Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, kita berjaya menyempurnakan aktiviti riadah kita pada hari ini, aktiviti larian. Saya rasa ini kali pertama lah kot kita buat larian yang seumpama ini di tempat kita di Tanjung Tok Kong. Seronoklah larian yang seronok, ada persaingan walaupun bukan semua bersaing untuk hadiah. Ada yang bersaing bagi laju sikit pada kawan pun jadi dah. Kira janji depan sikit ya. Ada persaingan, alhamdulillah, dan rata-rata tuan-tuan dan puan-puan berjaya lah menamatkan, sama ada 2,5 kilo ataupun 5 kilo ataupun 7,5 kilo kita tamatkan. Dan sebenarnya dalam beragama ni kan, agama Islam juga menuntut kita untuk mempersiapkan badan kita, sihatkan badan kita. Walaupun dia bukanlah satu kewajipan yang sama macam ibadat, sebab ibadat ni kalau kita tak buat kita berdosa. Tetapi untuk menjaga kesihatan badan kita, ini kewajipan untuk diri masing-masing. Kewajipan untuk diri kita. Kalau kita tak buat, kita tak sihat, kita sakit. Tetapi agama menganjurkan kita untuk mengamalkan gaya hidup yang baik. Sebab itulah Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, al-mu'minul qawi khair wa ahabba ila Allah minal mu'minil dha'if wa fihima wa fi itsnaini khair. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Dua-dua mukmin, orang Islam, orang mukmin ni Allah sayang. Tapi walaupun begitu, kata Nabi SAW, mukmin yang kuat lebih Allah suka dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan kedua-duanya itu baik. Kedua-duanya itu ada kebaikan. Ihris bima la yanfa'uka. Nabi SAW kata, ihris bima yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Berusahalah kamu untuk mendapatkan sesuatu yang memberi manfaat kepada kamu, dan mintalah tolong kepada Allah Ta'ala, dan juga janganlah kamu jadi malas. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW, saya pegang mic ni bukan macam artis ke apa, sebab sensor dia kat belakang, dia punya receiver kat belakang, jadi dia menghadap receiver. Ini bukan semalam kan anugerah bukan tak nak kena-mengena dengan siapa-siapa lah, memang sengaja sebab nak bagi dapat dengan receiver dia kat belakang. Okey, kalau setak ni sensor dia tak dapat, tak cantik. Baik, maka Nabi SAW pesan dekat kita, usahalah bersungguh-sungguh untuk dapatkan apa yang kita nak. Minta tolong dengan Allah dan jangan malas. Jangan jadi malas. Agama tak suka orang yang malas. Apa sahaja peringkat kita, untuk adik-adik yang dekat sekolah, jangan malas. Untuk yang dah berusia, yang dah kerja, jangan malas. Yang dah lepas peringkat kerja, peringkat dia pencen, dah rehat, itu pun jangan malas. Nabi SAW tak bagi kita jadi malas. Wa in asabaka syai' fala taqul law inni fa'altu kadza wa fa'altu kadza. Tetapi kalau kamu dah rajin untuk apa sahaja dan minta tolong dengan Allah Ta'ala, saya bagi ambulan lalu dulu, dan minta tolong dengan Allah Ta'ala, tapi sesuatu yang kita tak suka menimpa kita juga. Sebab hidup ni bukan semua ikut pilihan kita. Ada benda kita suka, tapi dunia tak jalan macam yang kita nak. Bukan semua orang dapat semua yang dia nak. Jadi fa in asabaka syai', kalau kamu ditimpa dengan satu benda yang kamu tak suka,
maka katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, itulah yang akan berlaku. Fa inna law taftah amal syaitan. Kerana duk kata kalau ni, kalau aku buat macam tu, kalau aku buat macam ni, mesti tak ditimpa musibah begini. Kalau aku tak masuk jalan ni, mesti aku tidak ditimpa kesusahan. Kalau aku tak lari hari ni, mesti lutut tak sakit. Kalau ni semua, kata Nabi SAW, banyak kalau membuka pintu kepada syaitan. Dia bukan kata berdosa kalau kita kata kalau, tak. Tapi ini menjadikan kita lemah. Kita duk fikir, apa pilihan yang lebih baik yang patut kita buat. Itu Nabi suka. Untuk sesuatu yang di masa depan, kalau okey, kalau kita duk fikir sendiri kan, apa yang aku nak buat? Kalau aku buat begini, natijahnya begitu. Kalau aku exercise tiap hari, aku sihat. Kalau aku tidur tiap hari, aku tak sihat. Yang tu tak apa, boleh. Apa yang tak boleh? Kalau benda yang dah lepas dah. Dah lepas dah, dah ditimpa musibah dah. Jangan duk fikir kalau. Kalau aku dulu rajin sikit, aku taklah buat kerja ni. Aku ada buat kerja yang bagus sikit. Kalau aku dulu banyak belanja di tempat tertentu, untung dah lah ni. Kalau dulu aku start berniaga, lah ni dah kaya dah. Tu saya duk cerita. Kalau dulu mah buang jauh. Kalau di depan tak apa. Jadi di sini Nabi SAW menganjurkan kita, satu, amalkan gaya hidup yang sihat. Dia bukan pasal pahala ke dosa, bukan tentang itu, tapi tentang manfaat kepada diri kita sendiri. Gaya hidup yang sihat. Dan kena rajin. Agama ini mengajar kita untuk jadi rajin. Signifikan dia kan? Signifikan. Tuan-tuan, dulu-dulu kala, waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak, tak ada siapa pun tahu, melainkan orang pergi ke laut ya. Cahaya bila cahaya ada naik sikit dekat ufuk tu, orang pergi ke laut dia tahu. Zaman dululah pelayar depa tahu yang okey, nak dekat dah waktu matahari naik, siap barang, prepare kapal, sebab the moment sunrise depa boleh keluar pergi ke laut. Apabila mulanya sunset, depa tahu ini nak gelap dah, kita kena simpan barang. Bila matahari dah hilang terus, cahaya-cahaya merah di langit dah hilang, depa tahu tak boleh berlayak dah, kena berhenti. Dulunya subuh, maghrib dengan isyak, pelayar je tahu, siapa pun tak ambil tahu. Tapi Islam datang bagi tahu kita, mengajarkan kepada kita, 3 waktu ni waktu yang sangat penting. Waktu subuh, yang sebelum kedatangan Islam tak ada siapa tahu melainkan pelayar. Tapi dengan kedatangan Islam, semua orang tahu waktu subuh. Sebab kena mangkit sembahyang subuh. Waktu isyak, permulaan malam, dulu sama juga. Yang nak ambil tahu waktu ni, orang pergi ke laut. Sebab time tu stop, jangan buat aktiviti ke laut, kena berhenti. Tapi dengan datangnya Islam, waktu isyak menjadi waktu yang penting. Semua orang kena ikut dan kena tahu. Waktu tu dia kena start sembahyang isyak. Jadi di sebalik Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita solat, dia adalah satu tuntutan untuk kita menjadi rajin. Jadi nasihat untuk diri saya juga dan untuk kita sekalian, kita kena rajinkan diri kita. Rajinkan diri kita untuk manfaat kita sendiri. Mungkin sahabat-sahabat yang sebaya dengan saya ataupun muda sikit tak terasa lah. Tapi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dah berumur, kalau lutut masih elok, jaga lutut elok-elok. Teruskan jaga lutut. Sebab takut-takut nanti satu hari bila lutut dia main terpeleot, semayang pun tak boleh dah. Kan nak sujud tak boleh, nak rokok tak boleh. Ini kena jaga. Sebab saya tak tahulah, saya tak sampai tahap tu, tapi ramai orang cerita bila umur 60, 70, dia start tulang lutut ke tulang kaki dia tak betul dah sampai bila-bila. Jadi sementara duk betul ni, kita jaga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tolong kita. Sebab ini semua rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang Allah nak boleh beribadat kepada Allah sampai kita mati ni. Bukan semua orang boleh buat dengan sempurna. Ramai orang yang dia tak mampu buat dengan sempurna. Ramai orang yang Allah Ta'ala uji mereka, bertahun-tahun terakhir kehidupan mereka terpaksa solat di atas kerusi. Kan ada orang yang Allah uji begitu. Bukan lemah, tak lemah, tapi ada orang yang Allah uji begitu. Apakah mereka di sisi Allah tak dapat pahala? Tak, dapat pahala. Idza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum. Nabi SAW kata, kalau aku suruh hangpa buat satu benda, buat sedaya upaya. Takat mana boleh buat. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala uji begitu. Dia kena duduk di atas kursi bertahun-tahun, solat dia di atas kursi. Ada orang Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala uji dia kena gastrik, tak boleh puasa. Ni gastrik betul, bukan gastrik main-main. Ni bukan gastrik pejabat agama tanya, saya gastrik tak boleh puasa. Tak, bukan macam tu. Ni yang gastrik betul. Teruk perut dia tak boleh nak puasa.
Jadi Allah Ta'ala masih lagi bagi kat kita nikmat, boleh semayang, boleh rokok, boleh sujud, boleh duduk di antara dua sujud, boleh puasa. Jagalah nikmat ini supaya dia kekal kepada kita. Kalau kita tengok kan kehidupan Nabi SAW dan para sahabat dahulu, jangka hayat mereka ni tak panjang. Nabi SAW sebut umur mereka 60 ke 70. Kebanyakan para sahabat Nabi SAW 60 ke 70 mereka meninggal dunia. Give and take, setiap 30 tahun kalender matahari kurang setahun kalender bulan. Lebih kurang macam itulah. Jadi 30 tahun kalender bulan bersamaan 30 tahun kalender bulan, kalender matahari 29 tahun. Sebab setiap tahun dia lebih 10 hari. Lebih kurang. Jadi umur mereka ketika tu 60 ke 70. Lebih kurang. Umur kita dah ni makin panjang. Data terakhir kalau tak silap saya, laki purata umur 63, perempuan 66. Perempuan panjang sikit pada laki. Itu banyaklah alasan dia. Laki mungkin gaya hidup kurang sihat dan sebagainya, banyaklah penjelasan. Tapi banyak juga macam tu kan, laki mati bini dia hidup lagi. Ramai yang macam tu. Jarang yang bini mati laki hidup, sebab biasanya dia cari bini lain. Dia memang dia pusing-pusing, dia settle down. Dia jarang. Tapi banyak yang laki mati bini hidup lagi, dia duduk seorang-seorang. Yang tu ramai di mana-mana pun. Baik, di zaman Nabi SAW dan para sahabat, jangka hayat mereka mungkin sedikit kurang daripada jangka hayat kita hari ini. Kehidupan mereka, kebanyakan kita bacakan cerita Nabi, cerita para sahabat utama, walaupun jangka hayat mereka kurang, mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka masih lagi kuat. Beberapa bulan sebelum mereka meninggal dunia, mereka boleh pergi perang lagi. Kebanyakan mereka beberapa bulan boleh pergi perang. Ada tak mereka sakit? Ada. Nabi SAW sakit, balik daripada perjalanan haji, sakit beberapa bulan, kemudian wafat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 15 hari sakit, demam 15 hari, kemudian dia meninggal dunia. Sayyidina Umar tengah kuat, dia sendiri minta doa kepada Allah Ta'ala. Haji terakhir Sayyidina Umar pi, masa tu dia dah rasa macam tak kuat tulang-tulang dia. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, rakyat aku dah ramai, rambut aku dah penuh dengan uban, kekuatan aku pun dah kurang, maka matikanlah aku syahid di jalanmu dan mati di negeri nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bila dia tak larat sikit, dia minta doa ke Allah Ta'ala. Allah takdirkan Sayyidina Umar ditikam di Madinah, dapat mati syahid dan juga dapat mati di Madinah, meninggal dunia syahid di Madinah. Itu Sayyidina Umar. Demikian juga Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dia tengah kuat, dia dikepung oleh sekelompok Khawarij bunuh dia masa dia tengah kuat, masih lagi kuat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga begitu, masih lagi kuat, dibunuh oleh Khawarij. Maka artinya para sahabat Nabi SAW, walaupun jangka hayat mereka ni pendek, tapi jaranglah mereka ni tak kuat. Ada orang yang sakit, Imran bin Husain yang kena buasir, dia tak boleh solat berdiri lama. Ada yang sakit begitu. Tapi kebanyakan yang sihat ni, sampai ketua mereka sihat. Kesihatan mereka jaga. Jadi itu juga untuk kita iktibar, untuk kita bersama-sama. Selagi boleh jaga ni, kita jagalah. Untuk anak-anak muda juga sama. Orang kata kan, dua benda yang boleh buat orang berdisiplin: ibadat dengan sukan. Ibadat akan buat orang bangun awal subuh. Dia nak bangun awal, dia kena tidur awal. Demikian juga dengan sukan. Bila dia bersungguh, dia kena pastikan tidur dia cukup, bangun dia cukup. Ini kedua-dua memberi manfaat kepada kita dan kepada anak-anak juga. Jadi itu sedikit sebanyak perkongsian saya pada hari ini. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan kalau ada kesempatan kan, nanti boleh kot sambung aktiviti yang macam ni. Kalau ada peluang, nanti boleh plan lah. Di Tanjung Tok Kong ni ramai yang pelari-pelari yang memang power mereka ni, menaik basikal, lari, geng-geng muda-muda ni. Mereka lari memang laju. Tapi mereka laju, tadi Pak Cik Tuai jalan, kalau dia lari, dia black mereka semua. Tu dia jalan tu, kalau dia lari tak boleh lah, mereka ni tak boleh cari makan lah. Dia ada anak-anak muda ni yang boleh lari, yang boleh naik basikal apa semua kan. Jadi tuan-tuan kalau nak buat aktiviti, teruskan tiap-tiap bulan ke kan, ada aktiviti, ada senaman. Ini memberi manfaat kepada kita juga bersama-sama. Saya cerita, saya pun tak tahu berapa lama boleh bertahan dengan gaya hidup sihat ni. Tak tahu tahun depan apa akan jadi, kita tak tahu, wallahu alam. Ni cerita sikit lah, cerita sampingan.
saya punya malas ni betul-betul punya cerita punya malas. Daripada umur 17 lepas SPM sampai umur 35, 17 sampai 35, 25 sampai 35 kalau 20 tahun, dekat-dekat 20 tahun lah, 17 sampai 35. Hampir 20 tahun rutin yang sama, lepas subuh mesti tidur punya. Rutin yang sama, subuh, lepas main subuh mesti tidur. Masuk universiti pun sama. Kita memang saja adjust kelas tu bagi start lambat. Bagi start pukul 9. Sebab nak tidur dulu lepas subuh. Lepas subuh mesti tidur untuk hampir 20 tahun. 17 tahun, 18 tahun. Daripada berat berapa dulu kan? 60, lepas PM tu belum 60 kot. Naik sampai 84. Sebab memang habis malas. Sampailah sekali tu kena COVID. 2 tahun lepas kot, lebih kurang. Setahun setengah lepas kena COVID. Kena COVID, kita ni COVID yang tak ada simptom, tak rasa apa, sakit pun tak, apa pun tak, duduk rumah, tapi tak boleh keluar rumah. 2 minggu tak boleh keluar rumah, rasa macam orang gila. Duduk rumah tak boleh keluar, masjid tak boleh pergi, kerja tak boleh pergi, apa tak boleh buat. Duduk saja kat rumah, memang betul-betul stres. Duduk adalah bini dengan anak-anak kat rumah. 2 minggu duduk rumah, lepas 2 minggu tu, hari pertama lepas COVID, saya keluar lari. Lepas subuh, terus keluar lari 5 kilo. Dan itu jadi rutin sampailah ni lah. Tiap-tiap minggu 4 kali, 5 kali, tiap-tiap pagi saya lari. Jadi rutin yang tidur lepas subuh selama hampir 20 tahun tu, 18 tahun, 17 tahun punya rutin immediately potong. Sebab kena COVID. Lepas kena COVID, start lari sampai lani. Lani kadang-kadang tidur juga lah lepas subuh. Tapi kebanyakan hari tak tidur lah. Lepas subuh lari, lepas subuh lari. Ceritanya, apa sahaja rutin kita boleh pecah. Kita boleh pecah. Dengan kehendak kita, dengan usaha kita, mudah-mudahan kita buat ni memberi manfaat kepada diri kita, jaga kesihatan yang baik, dan juga dia membantu kita untuk beribadat dan membantu kita untuk kita kita jadi orang yang hidup ni berbakti kepada orang lain. Tuan-tuan, dulu orang kata kan, orang tua-tua jangan lari, lutut takut rosak. Lari nanti lutut sakit, ataupun muda-muda orang kata jangan lari banyak sangat, nanti tua-tua nanti jadi Parkinson ke apa-apa. Wallahu a'lam, saya tak tahulah kajian tu mai kok mana, tapi akhirnya sakit tak sakit ni Allah Ta'ala tentukan kan. Allah Ta'ala tentukan. Dan kalau kita tengoklah orang putih punya cerita ni kan, bukan cerita movie, betul-betul ni ramai orang yang sampai ke tua mereka boleh aktif. Baru ni Boston punya marathon, ada satu perempuan umur 75, dia buat full marathon bawah 3 jam setengah. Full marathon 3 jam setengah, umur 75. Maksudnya sihat tak sihat ni kita tak tahu lah. Jadi kita buat yang terbaik untuk hidup kita. Kalau nak kata confirm tak jadi Parkinson tua-tua, kita pun tak tahu, boleh jadi kena juga. Tapi jangan takut sangatlah. Amalkan gaya hidup sihat, masa depan nanti Allah tentukan. Kadang-kadang orang kita ni kita takut tak mau beli umur baru 20, tak mau beli rumah 2 tingkat, takut nak naik tangga, nanti tua-tua tak boleh naik tangga. Orang fikir macam tu, tak maulah nanti nak naik tangga tak larat. Dia duk fikir tak larat, umur baru 20. Masa depan kita pun tak tahu, boleh jadi umur 40 mati dah, tak ada nak penat naik tangga. Boleh jadi betul sampai ketua tak larat nak turun dah, duduk atas flat tu saja tak turun-turun. Tapi ceritanya kita tak tahu masa depan nak jadi apa. Jangan overthinking sangat. Aku tak boleh lah, baru umur 15, 16, nanti tua sikit dah tak larat dah. Nanti tua hang fikir pasal tua lah. Jadi jaga kesihatan kita elok-elok, buat yang terbaik. Macam Nabi SAW sebut, wasta'in billah wala ta'jas. Minta tolong dengan Allah Ta'ala dan jangan jadi malas. Jadi saya ingat setakat tu dululah perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan yang ikut aktiviti kita pada hari ini. Saya haraplah Jawatan Kuasa Masjid dengan kawan-kawan kita atlet-atlet Tayan Tokong ni boleh teruskan aktiviti ni di masa akan datang. Kalau ada masa saya join, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati dan memudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat.